keadilan posisinya dalam urutan nilai Qur'ani. Istilah Quran mengenai adil itu ialah al-adlu. Ada juga kalimat al-qist, al-qist, bil qisti. Itu juga maksudnya adil. Contohnya ayat 18 surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi al-qist itu juga maksudnya adil. Cuma sejarah bahasa istilah itu, adil itu bahasa Arab, al-qist itu pun bahasa Al-Quran, tetapi sejarahnya diambil daripada tamadun sebelum Islam. Mereka mengenal adil itu dengan nama al-qist sebelum turunnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nak memahamkan mereka tentang adil itu menggunakan istilah al-qist, walaupun semuanya itu daripada Allah, tetapi sejarahnya begitu, al-qist. Nanti dalam beberapa ayat kita akan jumpa, ya. Maknanya sama, iaitu adil. Jadi saya baca, kemudian jamaah ikut, mudah-mudahan kita dapat menghayatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط
Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Keadilan adalah nilai puncak sekaligus teras ajaran Al-Quran. Karena Nabi pernah ditanya, setelah Nabi menyampaikan Al-Quran 30 juzuk, 6,000 ayat lebih, ada sahabat yang meminta Nabi supaya mengemukakan rumusan atau ringkasan intisari gist of Al-Quran itu. Sebab kami nak semua itu, ya, barangkali agak berat mereka nak menghayati, nak berpegang dengannya. Mereka syaratkan jawapannya ialah ringkas, tepat dan padat. Kalau orang tanya kita, biasanya kita jawab Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah itu Ummul Quran. Tapi Nabi jawab dengan ayat ini. Ayat 90 surah An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintah kamu bersikap adil. Wal ihsan, berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, membiayai kaum kerabat atau menyumbang untuk adik-beradik. Wa yanha, juga melarang, anil fahsya, dari melakukan perbuatan keji, kejahatan, wal munkar, kemungkaran, wal baghi, yaitu kedurhakaan. Ya'izukum, demikianlah pengajaran kepada kamu, la'allakum tadhakkarun. Jadi ini ringkasan Al-Quran yang 30 juzuk itu. Ini jawapan Nabi kepada sahabat yang bertanya. Lalu dirakamkan oleh pengarang almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil. Dia mengatakan, bagi kita itulah ringkasan atau rumusan Al-Quran yang banyak itu. Di sini letaknya. Sebab itu Khalifah bin Umar Abdul Aziz
Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apabila menjadi khalifah, beliau menyampaikan khutbah, khususnya khutbah Jumaat, maka dia masukkan ayat ini sebagai teks ucapannya. Sebab itu kalau kita dengar baik-baik, imam sebelum habis, sebelum turun tangga mimbar itu akan membaca ayat ini. Itu sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cuma imam memulakannya dengan ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Innallaha ya'muru bil adli. Baca ayat ini. Ayat 90 surah An-Nahlu. An-Nahlu maknanya lebah. Ini intisari, iaitu 3 perintah. Ya'muru bil adli, 1, wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Kaum kerabat, mak saudara, pak saudara, sepupu, datuk kita, cucu kita, anak saudara kita, cucu saudara kita, itu kaum kerabat. Kalau kamu ada lebih, wa ita'i, kamu kena bagi kepada mereka. Sebab kata Nabi, memberi kepada kaum kerabat itu dapat 2. 1 dapat sadaqatun, yang kedua dapat silaturrahim, merapatkan silaturrahim. Walaupun hari ini orang menyebut, kenapa dulu adik-beradik ni rapat? Anak saudara macam anak sendiri, bapa saudara macam ayah kita. Tapi hari ini berbeza. Apa kuncinya? Kalau kita ambil ayat Quran ni, orang dulu dia adik-beradik ni dia tak berkira. Walaupun dia bukan orang senang, tapi apa yang sempat dia akan bagi. Wa ita'i dzil qurba. Bukan nak menafikan sedekah kepada fakir miskin ataupun yang lain-lain, tapi Al-Quran mengangkat dzil qurba, kaum kerabat. Sama ada jauh di kampung atau mereka jauh dengan kita, tetapi inilah pengikat kekeluargaan kita. Bukan sahaja berada dalam grup WhatsApp, tetapi Al-Quran menyebut wa ita'i dzil qurba, membiayai kerabat. Bukan dalam bentuk wang ringgit, harta, apa sahaja. Apa sahaja bentuk yang disifatkan boleh mendekatkan hubungan keluarga, ini harus diutamakan. Dan sebelumnya sudah tentulah di sana, innallaha ya'muru bil adli, berlaku adil, bersikap adil, wal ihsan. Ihsan ni kalau kita tengok tafsiran Nabi, 1 ialah hubungan kita dengan Allah. Tapi di sini ihsan itu bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi kita kena berlaku ihsan dengan makhluk. Sampai kata Nabi, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah kataba. Kataba itu dari segi bahasa maksudnya tulis, tapi di sini maksudnya fardu, macam puasa. Kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, difardukan kepada kamu puasa. Jadi perkataan kataba, kutiba itu difardukan. Allah memfardukan, innallaha kataba al-ihsan. Allah fardukan ihsan ala kulli syai', dalam semua hal. Termasuk nak menyembelih pun kena ihsan. Pisaunya kena tajam supaya binatang itu tidak rasa sakit. Atau jururawat nak suntik vaksin, dia kena cucuk dengan ihsan. Apa sahaja, memandukah, hubungan kita sesama jiran, ihsan. Dalam semua perkara kena ihsan. Tapi dengan Allah kena ihsan. Macam mana? Nabi kata ihsan itu ketika kamu anta'budallah, bila kamu menyembah Tuhan, ka'annaka, seolah-olah kamu
tarahu, melihatnya. Bila kita menyembah Tuhan, Allah itu ada, kita lihat dia. Allah itu Ta'ala wujud. Walaupun kita tak nampak. Macam bila kita memandu, Wis kata di sana ada hidden police. Polis duduk berselindung di mana tak tahulah. Kita pun rasa polis ada, maka kita pun berjaga-jaga. Tak nampak pun sebab Wis kata hidden police di depan. Jadi menyembah Allah itu, kata Nabi, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu nampak. Fa illam takun tarah, memang kamu tak nampak Tuhan, tapi fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Jadi kesedaran inilah yang disebut ihsan. Bukan sahaja perbuatan, tetapi kesedaran jiwa itu juga ihsan. Dan ini yang disebut oleh Allah. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan ihsan. Ada negeri namanya Darul Ihsan. Negeri apa kan? Selangor. Darul Ihsan. Orang dulu dia, ulama-ulama ini dia melihat pentingnya negara itu, negeri itu jangan terpisah daripada Allah. Ar-Ridwan maksudnya mendapat keredaan Allah. Itu Ar-Ridwan. Ada negeri namanya Al-Iman, Darul Iman, Darul Naim. Itu ada sejarah dia, bukan saja-saja. Boleh apa saja kayangan ke apa ke sebagainya, tapi tak sama dengan istilah sejarah nama-nama itu. Sebab para alim mereka waktu menuntut kemerdekaan negara itu, mereka didorong oleh kefahaman mereka, keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau negeri Darul Ridwan yang mendapat keredaan Allah, maka rakyatnya, daripada rajanya sampai rakyatnya, mesti mengambil kira soal radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kena ambil yang itu. Ataupun dalam surah Al-Fajr yang disebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maknanya kita ini redha dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita duduk di negeri Perak, bukan maknanya bila kita keluar daripada Perak kita buat sesuka hati kita. Jadi ini yang penting dihayati oleh hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran seperti kita. Dan pertama yang atas sekali, berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli. Demikianlah posisi utama keadilan mendahului senarai perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada 6. 3 perintah, 3 larangan. Tapi atas sekali ialah innallaha ya'muru bil adli. Jadi letak duduknya atau positionnya itu menunjukkan bahawa dia bukan sahaja nilai asasi ajaran Nabi Muhammad, tetapi juga adil itu ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad. Buktinya ayat muka surat 2. Laqad arsalna rusulana. Kalau kita kata rasul, itu maknanya singular atau mufrad, seorang rasul dengan baris atas, baris atas. Tapi kalau baris depan rusul, itu maknanya dalam bentuk jamak ataupun plural. Maksudnya rasul-rasul. Kalau kita tengok terjemahannya pun, laqad arsalna rusulana, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami. Sebab rusulun itu ialah para rasul, daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Ajarannya ialah
wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist, supaya keadilan itu dapat diterapkan, pelaksanaannya dalam kehidupan. Itu yang disebut liyaquman nas, supaya ditegakkan di kalangan masyarakat manusia ini bil qisti, yaitu melaksanakan keadilan. Nabi Musa membawa mesej yang sama. Nabi Yusuf sama juga membawa mesej ini, sebab Allah sebut rusulana. Dia datang dalam bentuk plural atau jamak. Keadilan adalah amanah Tuhan yang wajib dilaksanakan dengan tegas, tanpa tawar-menawar, no bargaining, tanpa pandang seseorang ikut kulit dia atau pilih kasih, walaupun keluarga, walaupun ala anfusikum, melibatkan diri kamu. Itu ayat yang kita baca di bawah itu, walau ala anfusikum. Walau tu bahasa Quran tapi dah jadi Melayu. Walaupun ke atas diri kamu, awil walidaini, atau kedua ibu bapa, wal aqrabin, kaum kerabat, kamu kena berlaku adil. Ini yang dikatakan kunu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kamu qawwamina bil qist, orang yang benar-benar penegak keadilan, syuhada'a lillah, menjadi saksi kerana Allah. Sebab keadilan dalam hidup kita ini bukan sekadar slogan, bukan sekadar satu istilah yang dilaung-laungkan, tetapi dia mesti dihayati dalam kehidupan diri, keluarga, masyarakat, apatah lagi dalam negara. In yakun ghaniyan, ghaniyan itu mana kaya, faqiran, orang fakir. Jangan kaya atau fakir itu menjadi perhitungan kamu. Setengah orang, bila orang kaya lain layanannya, bila orang fakir lain layanannya. Ini ditegaskan oleh Tuhan, in yakun ghaniyan, jika ia kaya, au faqiran, atau dia miskin, maka hendaklah kamu fallah, utamakan aula bihima. Kaya ke miskin ke, aula, yang utama kamu perhitungkan ialah hukum Allah. Sebab kadang-kadang hakim dia boleh waruswatu fil hukmi, kata Nabi. Orang kaya lain layanannya. Kena berlaku adil. Jadi kita baca ayat Quran dengan semangat supaya hidup kita ini di bawah naungan keadilan Allah, dengan manusia yang menegakkan keadilan itu dalam hidupnya. Fala tattabi'ul hawa, jangan kamu ikut hawa nafsu, an ta'dilu, sehingga kamu menyimpang daripada kebenaran. Kalau kamu berbuat demikian, wa in talwu au tu'ridu, kalau kamu berbuat demikian, yaitu kamu memutarbelikkan, muka surat 3, talwu, kamu memutarbelikkan, sehingga kamu tidak mau menjadi saksi yang benar atau enggan menjadi saksi. Au tu'ridu, tu'ridu ni maksudnya mengelak, tak mau jadi saksi, berkecuali aku tak mau campur. Tak boleh. Kalau benda tu benar, kena dibenarkan. Kalau salah, disalahkan. Walaupun dia kenal orang itu kaya atau miskin, dia kena utamakan fallahu aula bihima, kena utamakan hukum Allah. Kerana apa? Fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Macam mana pun Tuhan tahu. Kamu nak putar belit, kamu nak pusing macam-macam hujah kamu,
menggunakan peguam-peguam yang besar, tapi Tuhan tahu. Kana bima ta'maluna khabir. Jadi sebab itu Al-Quran ini walaupun turun 1400 tahun yang lalu, bila kita menghayatinya seolah-olah baru keluar petang tadi. Kalau surah Abah baru keluar petang tadi. Sebab dia berkait dengan kehidupan kita. So kita tak boleh mengambil pendekatan untuk berkecuali. Sebab itu di sini muka surat 2, umat Islam harus tetap setia kepada amanah, mendaulatkan prinsip dan nilai keadilan. Tidak harus ditundukkan kepada sebarang tekanan atau kepentingan. Keadilan Islami adalah untuk semua. Itu yang slogan justice for all. Either you are a Muslim or not. Sebab hukum Tuhan ini untuk semua. Bukan hanya untuk orang Melayu, untuk orang Arab, tak. Untuk semua. Hatta kepada makhluk selain daripada manusia. Kepada kawan, kepada lawan, kepada musuh, kepada kerabat, jauh dan dekat, kecil dan besar. Yang kamu senangi atau yang kamu benci, kamu kena berlaku adil. Sebab itu Allah bagi tahu kepada Rasulullah dan umat Islam, jangan dengan sebab dendam, kebencian kamu tidak berlaku adil. Kisah ayat ini, ayat 2 surah Al-Ma'idah. Pada tahun 6 Hijrah, Nabi rindu untuk pergi balik ke Mekah. Selain daripada tumpah darahnya di sana, dilahirkan di Mekah. Di sana ada Masjidil Haram, ada Kaabah. Jadi bila sampai di Hudaibiyah, nak masuk ke Mekah, orang musyrikin tak bagi. Nabi hantar pegawai, diplomat, tak berjaya. Terpaksa patah balik. Jadi Tuhan kata kepada umat Islam, orang yang telah menyekat kamu daripada masuk ke Mekah itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kamu ta'awun, bekerjasama dengan mereka dalam perkara kebajikan dan takwa. Siapa? Orang musyrikin, orang bukan Islam, yang mana mereka telah menyekat kamu daripada masuk ke Mekah, sedangkan perjalanan dari Madinah itu 500 km. Bukan bas, bukan pesawat kapal terbang. Berbulan-bulan mereka nak sampai, tiba-tiba tak dibenarkan, balik. Tapi Tuhan kata, jangan kamu bekerja sama dalam permusuhan dan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ayat ini kena baca mengikut konteks. Apa konteksnya? Kita kena bekerja sama dengan siapa sahaja, termasuk orang yang tidak Islam, yang menghalang kita daripada agama Allah, tapi dengan syarat bekerja dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa. Begitu akhlak yang diajar oleh Tuhan. Kalau kita mengambil sikap dendam, benci, takkan berjaya Islam ini sampai ke kawasan kita. Hanya duduk di Mekah, hanya duduk di Madinah. Tapi tidak, Islam berkembang ke Eropah, Andalusia, ke Afrika, ke negara China, sampai ke India, sampai ke alam Melayu. Kerana orang Islam ini dia hatinya bersih, dia tak ungkit. Itulah sepatutnya. Tapi kalau kita masih ada sifat-sifat dendam dan benci, bagaimana kita nak bekerja sama? Sebab dengan orang musyrikin, orang bukan Islam, bukan semuanya mereka itu rosak. Ada bendanya. Akidah mungkin kita tak boleh, tapi dari sudut kemanusiaan, dari sudut kemasyarakatan, mungkin ada elemen yang boleh kita manfaatkan. Begitulah kita yang duduk dalam masyarakat pelbagai kaum ini. Muka surat 3. Wa idza qultum,
apabila kamu berkata fa'dilu, hendaklah kamu berlaku adil, walau kana dha qurbah, meskipun dia adalah kerabat kamu. Soal kerabat ataupun tidak, musuh ataupun tidak, bila kita menegaskan sesuatu perkara mesti berlaku adil, bukan berdasarkan kepada ideologi, warna kumpulan. Macam-macam warna ada, ada oranye, ada kelabu, ada hitam, ada kuning. Itu bukan menjadi keutamaan, itu hanya simbol kepada satu-satu golongan. Tetapi bila berlaku adil, hendaklah semua. Sebab kita orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, lagi sekali Tuhan seru kita orang yang beriman, kunu, jadilah kamu. Kalau kun, jadilah. Tapi kalau Tuhan kata kunu, jadilah kamu, kita yang beriman tadi, qawwamina lillah, orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah, syuhada'a bil qist, menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaum ala alla ta'dilu, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil. Tidak adil, untuk berlaku tidak adil. Tak boleh. Kerana benci kita. Mungkin ada sejarah dulu, sejarah Mei 13 ke, sejarah zaman dulu komunis ke apa, sebab kita dendam lagi tak habis. Tak boleh, kata Tuhan, ya, alla ta'dilu, sehingga kamu tidak berlaku adil kerana benci kamu satu kaum. Sebab kita kena ingat, apapun kaum ini semuanya daripada Nabi Adam. Kita ni dari segi manusia adalah keluarga besar, melebihi keluarga Malaysia yang dilaungkan itu. We are brothers in term of humanity, saudara kemanusiaan. Walaupun kita dengar orang Myanmar, mereka menginaya penduduk-penduduk Rohingya dan sebagainya, dengan orang dia pun dia berlaku zalim juga, ya. Tapi mesti sampai mesej ini kepada dunia, iaitu adil untuk semua. I'dilu, kata Tuhan, berlaku adillah kamu. Huwa, kerana berlaku adil itu aqrabu littaqwa, dia dekat dengan takwa. Jadi takwa itu rukun khutbah. Tak sah Jumaat kalau khutbah kata tidak ada pesan takwa. Sebab rukun khutbah takwa wajib. Ittaqullah. Kalau takwa ini ditekankan, dia tak boleh dipisahkan dengan adil. Kata Tuhan, huwa aqrabu littaqwa wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi keadilan ini bukan sahaja urusan kita sesama manusia dengan Allah, malah disebut dia adalah unsur yang penting daripada takwa kepada Tuhan itu, ialah berlaku adil. Ternyata keadilan adalah prinsip teras sekaligus asas kedamaian, asas kestabilan, faktor survival. Pengkhianatan terhadap amanah keadilan akan mengakibatkan krisis dan kegoncangan sosial, permusuhan, perpecahan. Dalam kaitan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 4, memberikan peringatan yang tegas apabila Fatimah Al-Makhzumiyah, pembesar wanita daripada Bani Makhzumiyah, sabit kesalahan mencuri harta Baitul Mal, ketua wanita mereka. Jadi rakyat biasa ni sangat malu, orang besar buat kesalahan. Jadi mereka mencari jalan macam mana supaya kes ini tidak
hukum. Jadi bincang punya bincang, datang satu orang, dia kata yang boleh bantu kita ini Usama. Siapa Usama? Usama bin Zaid. Siapa Zaid? Zaid anak angkat Khadijah. Anak angkat Khadijah. Bila Khadijah wafat, dia tetap menjadi anak angkat Nabi. Nabi sayang kepada Zaid, apatah lagi anak Zaid, iaitu Usama. Jadi kita bagi tahu kepada Usama, kamu bagi tahu tok kamu, iaitu Nabi Muhammad, supaya kes ini dikecualikan. No action to be taken. Tak ada tindakan ke atasnya. Mendengar itu Rasulullah marah sekali. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat Islam, umat silam, binasa mereka kerana amalan diskriminatif. Iza saraqa, apabila asy-syarif, apabila orang besar mencuri, tarakuhu, mereka biarkan. Wa idza saraqa ad-dha'if, apabila orang kecil dapati sabit kesalahan mencuri, aqamu alaihi al-hadd, kamu laksanakan hukuman had ke atasnya. Demi Allah, wa aimullah, kalaulah lau Fatimah binta Muhammad, anak dia sendiri, saraqat, sabit kesalahan mencuri, la qata'tu yadaha, nescaya aku potong tangan. Tak ada pilih kasih. Kebetulan nama sama, cuma Fatimah Al-Makhzumiyah ini seorang ketua pemimpin wanita. Begitulah Nabi dalam soal diskriminatif. Sebab orang dulu, kata Nabi, orang silam, man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu, binasa mereka. Sama ada bangsa itu hilang, yang kita bahaskan kuliah yang lalu, disebabkan oleh ketidakadilan, diskriminatif dalam soal tindakan mereka memilih. Rosak. Bagaimana rosaknya? Itu bermacam-macam yang kita bahaskan. Ada bangsa di dunia ini, kita kata takkan hilang di dunia, boleh habis, tinggal lipatan sejarah. Kalau kita orang Malaysia ini, terutamanya orang Melayu, mengabaikan pesanan Nabi, tidak mungkin atau tidak mustahil apa yang dipesan oleh Nabi ini sempat kita saksikan. Keruntuhan dan kejatuhan sesuatu bangsa. Demikianlah unggulnya keadilan, sehingga disebut beriringan dengan kebenaran sebagai ciri khas kalimat-kalimat Tuhan. Apabila kita khatam Quran, ustazah mengajar kita mengadakan majlis khatam Quran, ayat ini akan dibaca, tapi tak ada syarah. Malam ni kita syarah. Apa dia? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ramai-ramai kita baca, daripada wadduha sampai an-nas. Kemudian ustazah baca doa, khatam Quran. Sebelum baca doa tu, ayat ini dibaca. Apa maksudnya? Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Wa tammat, telah sempurna. Tamam, sempurna. Tapi kita faham tamat ni dah habis lah, tak mengaji dah, simpanlah Quran. Memang tradisi kita ni, dia, orang tua-tua kita ni, dia cerdik. Sebenarnya dia nak pastikan pengantin perempuan tu pandai mengaji. Sebab itu majlis khatam Quran. Kalau diwajibkan khatam Quran pengantin laki-laki, cabut lari dia. Tak jadi. Tapi tolak ansur lah, dia pakai handphone ke, serakaman suara ke. Tapi yang nak mendidik cucu kita tu anak atau menantu perempuan ni lah. Sebab tu ada khatam Quran, tapi dia tak sebut. Orang tua-tua dulu ni dia bijak. Takkan pula anak periksa Quran pula, tak payah. Ada buat majlis khatam Quran, ya. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada perubahan kalimat-kalimat Tuhan. Wa huwas samiul alim, dialah mendengar lagi maha mengetahui.
Maksudnya di sini ialah jangan kita ubah. Bila Tuhan sebut kebenaran, keadilan, itu mesti kita hayati dalam hidup kita setakat yang kita mampu. Orang lain nak buat macam-macam helah mereka, maka kita doakan supaya mereka ada kesedaran yang sama. Seperti mana kata Nabi SAW, inna rijalan yatakhawwaduna, ya? Apabila seseorang itu, rijalan itu ditafsirkan pegawai yang dilantik, yang diberi amanah atas sesuatu urusan, tetapi mereka itu melaksanakannya bighairi haqqin, dengan tidak benar, ada penipuan, ada penyelewengan, ada riswah, maka kata Nabi, falahumun naru, bagi mereka api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kita berlaku adil ini bukan sahaja kita memperhitungkan nasib kita di dunia, tetapi kita perhitungkan keadaan kita di hari akhirat nanti. Sidang jamaah yang saya muliakan, kita padakan di situ dulu, ya, kerana selebihnya itu tajuk yang kedua. Kalau kita sambung mau pukul 10 pula. Jadi dengan izin jamaah kita berhenti di situ. Mudah-mudahan dengan surah Al-An'am ayat 115, Al-Ma'idah, An-Nisa, ya, dan muka surat yang awal tadi. Ini imam baca tiap-tiap minggu. Esok kita dengar tengok khutbah imam. Dia akan baca ni sebelum turun dari mimbar. Ibadallah, kalau kita tengah lena tu ada terjaga lah tu, dia tahu dah khutbah nak habis. Bila ayat ini imam baca, itu penutup. Dari mana? Dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ayat ini jawapan Nabi ketika sahabat meminta, terangkan kepada kami rumusan ajaran Al-Quran, ajaran Islam, ringkas, tepat dan padat. Nabi jawab satu ayat. Mudah-mudahan satu ayat ini mencerminkan diri kita yang berpegang dengan Al-Quran. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.